Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hari ini pelajaran tahqiq kita baca di muka surat 28. Kita sambung sikit. Yang mana minggu sebelum cuti kita terganggu dengan talian. Kita ulang balik sedikit daripada syurga Firdaus. Tingkatan yang pertama, syurga Firdaus penghuninya orang yang memelihara dan khusyuk dalam solatnya. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Orang yang membayar zakat. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali dengan isterinya. Orang yang memelihara amanah dan menepati janji. Kemudian syurga Adan, orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu orang yang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Orang yang beriman dan beramal soleh, banyakkan buat sembahyang, zikir, benda-benda baik. Orang yang berbuat baik, tolong orang, bagi makan kucing, apa-apa saja benda baik, dia rajin buat. Orang yang sabar, orang yang menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini Nabi ajar, menginfakkan, membelanjakan harta untuk kebaikan, untuk Islam. Kemudian membalas kejahatan dengan kebaikan. Ni orang buat jahat pun dia tetap buat baik pada orang buat jahat tu. Okey, seterusnya syurga Naim, calon penghuninya orang yang bertakwa dan beramal soleh. Sama juga. Nanti kita akan beritahu sebab apa. Sama tapi syurga lain-lain. Kemudian yang keempat, syurga ma'wa, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu buruk. Okey, dengar saja nama Allah dia takut, dia tak berani nak buat benda-benda jahat. Tahan nafsu yang bawa kepada kejahatan. Ajak makan banyak tu pun jahatlah. Okey. Kemudian syurga Darussalam, siapa penghuninya? Orang yang kuat iman dan Islamnya, jaga iman dan Islam dia. Dengar orang hina Islam, hina Nabi, hina Allah, dia tak boleh panas telinga. Dia nak buat sesuatu. Okey, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan. Tengok ayat Quran, apa yang disebut dalam Al-Quran dia buat. Kemudian yang keenam, syurga Al-Jalal, orang yang kebaikannya amat banyak dan sangat jarang berbuat salah. Maknanya berhati-hati. Nak buat sesuatu dia sangat berhati-hati, takut apa yang dia buat tu dikira sia-sia, tak diterima oleh Allah. Nak jaga ikhlas. Kemudian syurga Al-Kautsar, orang yang keimanannya telah mencapai muttaqin, yakni orang yang benar-benar bertakwa. Muttaqin kat sini orang yang kuat takwanya, kuat yakinnya dengan Allah. Yang ke-8, syurga khuldi, orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bertakwalah. Jadi kita tengok kat sini, syurga ni lebih kurang saja penghuninya. Jadi kenapa duduk syurga ni lain-lain? Okey, syurga ni ada tingkatannya. Yang bawah sekali, yang atas sekali. Yang atas sekali syurga Firdaus. Jadi siapa yang buat amalan tu, sebaik mana amalan tu, dia akan duduk tingkatan yang atas. Kalau kurang baik ataupun nilai dia tak macam orang yang lain, mana rendah sikit, Allah akan letak di syurga yang bawah sikit.
Ikut kekuatan ikhlas kita terang mana, baik terang mana kita buat. Bersungguh-sungguh terang mana, Allah yang akan nilaikan. Tetap masuk syurga kan. Cuma Allah Maha Adil. Kita sambung seterusnya. Jarak antara tingkatan syurga yang satu dengan yang lain diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ni jarak antara tingkatan dengan tingkatan yang lain. Syurga itu terdiri dari 100 tingkat. Ni dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi kata syurga tu ada 100 tingkat. Antara tingkat satu dengan yang lain berjarak seperti antara bumi dan langit. Mana jauh lah. Terus sangat jauh. Dan tingkatan tertinggi ialah syurga Firdaus. Ejaan Firdaus tu buang alif. Buang alif. Alif ni buang. Okey. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ni riwayat lain pula, hadis lain pula, syurga memiliki 8 pintu dari emas yang ditaburi permata. Maknanya pintu syurga tu diperbuat daripada emas, lepas tu penuh dengan permata. Ada 8 pintu. Yang pertama, pintu untuk para nabi dan para nabi, rasul, syuhada dan dermawan. Dermawan ni orang yang rajin derma. Yang kedua, pintu bagi orang yang mendirikan solat dan menyempurnakan syarat, rukun dan wuduknya. Jaga solat betul-betul, sembahyangnya, pergerakannya tak menggaru merata. Ambil wuduk sebelum sembahyang tu pun elok-elok, basuh elok-elok, teliti elok. Yang ketiga, pintu buat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan kebersihan jiwa. Ikhlas, orang zakat rasa seronok. Yang keempat, pintu bagi orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Dia suruh orang buat baik, dia larang orang buat jahat. Dia berani. Yang kelima, pintu bagi orang yang mencegah hawa nafsu dan kesyahwatan. Hawa nafsu, syahwat, hampir samalah. Mengajak buat benda-benda tak elok. Dia, tapi orang ni jaga, kuat jiwa dia. Yang keenam, pintu buat orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah. Haji ni wajib sekali seumur hidup bagi orang yang berkemampuan, orang yang boleh pergi sana. Umrah ni sunat. Tapi ada yang panggil umrah wajib juga. Dia kena buat bila pergi haji, dia buat umrah dulu. Okey, yang diterima oleh Allah lah umrah dan haji ni. Umrah haji yang mabrur. Ada pintu untuk khas untuk depa. Yang ketujuh, pintu bagi ahli jihad, orang yang pergi perang kerana Allah, mati jalan Allah, matinya maknanya syuhada. Dan juga lain-lain usaha, bukan saja perang, orang-orang yang berjuang mengajak orang masuk Islam. Tapi bila dia mati, ni pintu dia boleh masuk. Nombor 8, pintu bagi orang yang bertakwa, berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Orang yang bertakwa, orang yang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Lepas tu orang yang rajin buat baik pada mak ayah dia. Dan juga orang yang menyambung silaturahim, iaitu berhubung baik sama ada dengan kawan, dengan cikgu, dengan adik-beradik. Maknanya dia tak putus hubungan. Okey, ni 8 pintu yang Nabi sebut. Kemudian tengok, tu dalam kotak tu kosong, kamu tulis balik ciri-ciri ahli syurga. Ciri-ciri ahli syurga. Bila kita tengok orang tu, orang ni ada ciri-ciri dah orang yang nak masuk syurga. Yang pertama, sentiasa taat perintah Allah. Kita tengok dia ni rajin je buat buat amal baik, kebaikan. Yang kedua, sangat menjaga segala hukum dan peraturan Allah. Apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi ajak, semua dia buat elok. Dia tak kira-kira, maknanya ni aku nak buat, ni aku tak mau buat.
tu tak. Tu bukan ciri-ciri orang masuk syurga lah. Yang ketiga, takut untuk melanggar perintah Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Takut, dia teringat Allah, nak buat apa-apa teringat Allah. Nombor 4, sentiasa bersikap sebagai seorang hamba yang tawaddu' dan taat kepada Allah. Tawaddu' ni orang yang merendah diri. Merendah diri dengan Allah, merendah diri dengan makhluk. Maknanya dia rasa diri dia tak ada apa-apa. Tu nama dia tawaddu'. Okey, apa nikmat di syurga? Nikmat di syurga, nombor 1, boleh makan pelbagai buah-buahan dan apa saja yang mereka mahu. Apa saja dalam syurga tu boleh makan apa saja, tak ada larangan dah. Ada sungai arak, boleh minum arak puas-puas. Kat dunia tak boleh. Okey, yang kedua, dapat menggunakan peralatan di syurga yang diperbuat daripada emas. Kat dunia tak boleh guna benda barang-barang emas ni. Kat syurga boleh. Dapat mendengar perkataan yang baik-baik. Maknanya di syurga ni tak ada perkataan yang jahat lah. Semua baik-baik saja. Yang keempat, di syurga terdapat sungai yang mempunyai rasa seperti sungai susu, sungai arak, sungai madu dan sebagainya. Macam Ustaz kata tadi, sungai arak. Okey, sungai besar-besar. Besar-besar sungai mengalir. Kamu boleh terjun mandi dalam tu. Sungai susu, sungai arak, sungai madu, sungai-sungai lain besar-besar. Nombor 5, di syurga mempunyai bidadari yang sangat cantik. Ni khasnya untuk lelaki lah bidadari ni. Okey, perempuan akan dikahwinkan kepada suaminya balik. Kalau yang tak kahwin lagi, dikahwinkan dengan orang yang tak kahwin lagi. Perempuan akan jadi ketua bidadari. 6, dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah ni, ini adalah antara nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar dalam syurga ialah melihat zat Allah. Zat Allah maknanya diri Allah tu sendiri. Macam mana? Kita tak pernah tengok dan siapa pun tak pernah tengok. Hanya penghuni syurga sahaja. Dan melihat Allah itu sangat-sangat seronok, sangatlah. Maknanya seronok dalam syurga tu, paling bestnya tengok zat Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihinna khairatun hisan. Maksudnya di dalam syurga itu ada bidadari yang baik-baik dan jelita. Tak boleh nak banding lah. Bidadari dengan dunia ni. Dunia ni tak ada apa. Kecuali orang-orang yang perempuan-perempuan yang muslimah solihah. Yang terakhir, keistimewaan ahli syurga. Apa istimewa mereka pada diri mereka tu sendiri? Yang pertama, kekal muda. Tak ada tuarah selama-lamanya. Sihat. Tubuh badan sentiasa berbau harum dan bersih. Tak mandi dah lah. Sentiasa buat apa pun tak perlu dah. Tidak pernah membuang air besar dan kecil. Tak berak, tak kencing dah. Sebab dalam syurga ni tempat yang suci, elok sahaja. Jadi kita makan apa-apa pun, makan kenyang, hilang macam tu saja. Saya makan lagi, hilang macam tu saja. Tak kencing, tak berak. Tidak akan berhaid. Bagi perempuan lah, perempuan haid, main bulan tu darah. Bagi wanita ahli syurga. Okey, ini keistimewaan diri. Ada banyak lagi, ini sebahagian saja. Ada banyak lagi Allah bagi dalam syurga yang kita sendiri pun tak tahu, yang tak terbayang. Jadi ini nikmat-nikmatnya. Okey, setakat dulu ni cerita pasal syurga. Nanti kita akan masuk cerita pasal neraka pula. Neraka lagi best. Okey, jadi setakat tu dulu. Kamu hanya tulis sambung nota yang sebelum ni. Kamu tulis keistimewaan ahli syurga yang last kali ni sahaja. Tulis yang ni sahaja nah. Okey, yang ini sahaja, keistimewaan ahli syurga ni saja kamu tulis. Okey, boleh nah, sikit saja.
Kemudian kamu akan buat latihan Kahoot selepas ni. Okey, boleh? Setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.